Sampai paling atas ya. Masih bincang tentang istighfar ya. Kita kalau istighfar ya, apa kita nampak ya? Lepas kita tobat, apa kesannya ya? Kalau lepas kita tobat, kita rasa macam tenang, macam aku dah tobat lah. Itu tanda tak bagus. Kalau kita dah tobat, bahkan kita yang tobat yang ada berkesan, lepas kita tobat, kita nampak dosa kita yang silam. Seperti kita kalau cuci daki, kita cuci lantai daki, lepas kita cuci daki yang atas hilang, nampak daki bawah, berus lagi nampak daki bawah, sampailah kita nampak putih bersih, baru betul. Kalau orang macam kita punya level, tak ada mana sekali berus sudah nampak putih bersih, berlapis-lapis daki kita. Kalau orang-orang sudah salih, mereka dia tobat, dia kenal Allah, nampak macam-macam dibukakan oleh Allah. Kalau level macam kita, sepatutnya dah kita tobat, astagfirullah, minta ampun, kita nampak dosa kita yang dahulu, kita nampak dosa kita lain satu pulanya, kita nampak dosa kita yang besar lain, kita nampak dosa kita yang akan datang, kita nampak makin nampak dosa untuk dibersihkan. Seperti kita cuci baju lah, kita cuci baju dalam bilik laundry, banyak baju, kita dah habiskan satu bakul, nampak satu bakul, itu baru namanya membersihkan. Kalau setakat bersihkan satu bakul aja kita bilang aku dah cuci baju dah, belum lagi berapa banyak lagi kecah lagi. Yang nama bersihkan itu ialah satu demi satu demi satu demi satu. Kalau istighfar kita clear, kita akan nampak dosa kita lain, kita akan dibangkitkan Allah Ta'ala kerana bersihnya hati kita, dinampakkan oleh Allah Ta'ala, disedarkan Allah Ta'ala dosa lain untuk dibersihkan, disedarkan lagi dosa lain untuk dibersihkan. Jadi kita tak habis-habis minta tanpa kita sedar rupanya sudah makin tipis, sudah menghampiri cahaya, Dan apabila sudah bersih sekali, dia kilat. Apabila dia sudah kilat, dia nampak dosa baru mendatang, dia dapat tangkis. Itu peranan tobat. Kalau kabul tobat kita makin nampak dosa yang lama, makin geli dengan dosa yang baru. Tapi kalau tobat, lepas tobat rasa tenang, rasa macam dah boleh start lah, nak start dosa balik semula. Itu namanya bukan tobat, itu namanya pura-pura. Itu rasa cuma macam dah tobat tapi belum tobat lagi ya. Belum tobat lagi. Kalau tobat, betul-betul tobat, kita akan rasa kita orang jahat, kita rasa kita orang jelek. Sama dengan belajar. Makin kita belajar, makin kita tahu kita bodoh. Makin kita belajar, makin kita tahu banyak yang aku tidak ketahui. Dibukakan Allah Ta'ala kejahilan kita, disuluh dengan cahaya ilmu. Dibukakan segala dosa-dosa kita, dibilas dengan tobat, dengan rasa tobat ya. Dan kesannya yang besar lagi tobat ialah lepas itu kita tak sanggup nak buat dosa lagi. Itu namanya tobat ya. Itu namanya tobat ya. Baik, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib." Artinya, siapa yang membiasakan dirinya beristighfar, nescaya Allah akan melapangkan dirinya dari segala kesusahan dan akan melepaskannya dari segala kesukaran dan akan memberinya rezeki tanpa dapat dikira-kira. Subhanallah ya. Apa keluh kesahnya? Tenang. Sama ada masalahnya lari ataupun dia tak pandang masalahnya itu sebagai masalah. Rupanya small, kecil saja, small matter, tak payah nak bimbang-bimbang rupanya ya. Dan kasih setiap yang sempit dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-dhiqin makhraja, setiap kesempitan dapat jalan keluar, Banyak istighfar pada Allah Taala. Dan Allah Taala berikan rezeki tanpa diduga-duga, tu tiba-tiba kau dapat rezeki. Kau tanya, mana sumber kau? Entah, aku pun tak tahu ya. Kerjanya sekian tapi pendapatannya cukup menampungi. Kerjanya sekian, bahkan rezekinya ada lebih lagi. Subhanallah, itu dari Allah Subhanahu wa taala mendatangkan. Banyakkan istighfar. Kita tengok ya, ini tengok depan mata kita ya. Semua perkara tidak berlaku semula jadi kecuali Allah yang jadikan. Dah berapa minggu panas ya. Sejak yang hujan yang bawa banjir di Selangor tu kan hujan, banyak hujan. Lepas tu berminggu-minggu juga ya panas. Masuk bulan Rajab aja kok banyak hujan. Bulan istighfar, sana sini banyak orang istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Kesannya tengok betul firman Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ya. Nabi Nuh kata kepada kaumnya, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara
wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh kata kepada kaumnya, banyak istighfar pada Tuhan. Nanti Tuhan hantarkan awan untuk menghujanimu. Allah Ta'ala jadikan kamu kebun-kebun, sungai-sungai, anak pinak, semuanya itu ya. Ada seorang alim ditanya orang, "Ya Habib, rumah tempat kampung saya kemarau, banyakkan istighfar." "Ya Habib, tempat saya kebun saya tak menjadi, banyakkan istighfar." "Ya Habib, saya dah kahwin lama tak ada anak, banyakkan istighfar." Orang bilang, "Habib, kok semuanya istighfar saja?" Bilang, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau istighfar Tuhan kasih sekian, kasih sekian, kasih sekian, kasih sekian. Subhanallah, kita lihat kita banyak istighfar nanti terbuka. Pasal kita masih kotor lagi, sebab itu Tuhan tak kabulkan kita. Istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala, minta ampun banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ampun dosa kita, Allah Ta'ala berikan kita macam-macam ya. Lepas itu kalau ada hajat ya, sebelum sembahyang hajat, sayugia sembahyang taubat dulu. Sembahyang dia ada apa pun dah balak ke apa, kempenkan sembahyang taubat dulu, lebih berkesan lagi. Lebih berkesan lagi. Hilangkan sebab balanya dahulu, baru minta diangkatkan bala. Minta diangkatkan bala, tapi sebab bala masih ada lagi, dia nanti turun lagi. Sebab balanya tu dosa, sebab balanya tu apa? Maksiat, sebab balanya tu murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hilangkan sebab balanya dengan bersihkan taubat dulu, baru minta diangkatkan balanya. Itu lebih berkesan lagi ya. Jadi kita kan kadang lepas sembahyang Jumaat kan ada disuruhkan untuk sembahyang hajat ya. Hajat. Jadi kita buat sembahyang hajat. Lepas itu buatlah sembahyang taubat masing-masing, jangan lupa. Sembahyang taubat buat masing-masing. Ataupun kita dah tahu hari ini ada sembahyang hajat, dah di-announcekan, dah diumumkan, sebelum Jumaat tu kita buatlah sembahyang taubat dulu sebelum masa qabliyah ke, masa datang tahiyatul masjid tu ke ya. Sembahyang taubat dulu. Sayugianya ya, minta ampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Artinya, berbahagialah orang yang mencatat istighfar yang banyak dalam buku catatannya. Untung sebab istighfar banyak dosanya ya. Sehingga kan ulama mengatakan ya, ni kita ada baca nanti bawah, nanti kita baca. Kalau kita ada istighfar satu hari 70 kali, kemudian kau buatlah 70 dosa pun tak apa, pengampunannya dah ready. Itu maksudnya ya. Tapi ada orang dah istighfar 70 kali, dia akan buat 70 dosa. Bahkan dia dah tercuci 70 dosa, dia takkan sanggup nak buat walau satu dosa sekalipun. Sampai begitu ulama jelaskan, kalau kau dah istighfar 70 kali satu hari, tak apa, lepas tu kau buat 70 dosa pun tak apa, pengampunan dah disediakan. Kalau kita taubat ya, tidak kita digerakkan untuk taubat kecuali pengampunan dah disediakan oleh Allah Ta'ala ya, dah disediakan oleh Allah Ta'ala. Sebuah hadis lain Nabi sebut, beruntung orang pada akhir zaman, dalam catatannya banyak istighfar dan banyak selawat atas Nabi. Istighfar kenapa? Pada zaman-zaman sekarang ni, mana saja boleh dapat dosa, dalam masjid pun boleh dapat dosa. Dalam masjid pun boleh dapat dosa, mengumpat dalam masjid, bangga diri dalam masjid, berebut jawatan dalam masjid pun boleh dapat dosa. Campur gaul wanita pun ada dalam masjid, setengah-setengah tempat ya. Dalam masjid pun, apalagi di luar, dalam rumah kita pun boleh dosa, dalam poket kita pun ada dosa, handphone kita tu. Jadi dibersihkan dengan banyak istighfar pada akhir zaman. Dan amal pulanya sikit akhir zaman, sibuknya, malasnya, maka ditampung dengan banyak selawat. Jadi akhir zaman ni banyak selawat, banyak istighfar, bagus. Banyak selawat untuk menambahkan pahala, menambahkan tinggi, dan banyak istighfar menambahkan bersih, kerana banyak cemarnya sangat pada akhir zaman ini ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, man qala astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah ghafarallahu lahu 700 dhanbin wa qad khaba 'abdun aw amatun yuznibu fi kulli yawmin wa lailatin aktsara min 700 dhanbin. Ini yang kita cakap tadi ya. Artinya, siapa yang mengucap astagfirullah setiap hari 70 kali, nescaya Allah akan menghapuskan daripadanya sebanyak 700 dosa. Alangkah kecewanya lelaki atau perempuan yang membuat dosa pada sehari semalam lebih banyak daripada 700 dosa ya. Jadi 70 istighfar menghapus 700 dosa. Ada tak yang buat lebih daripada 700 dosa? Sehingga sebab tu ulama bilang, kalau kau dapat 70 kali istighfar setiap hari, kau buatlah
70 dosa pun tak apa. 700 dosa bahkan dah disediakan ampun. Ada tak orang buat satu hari 700 dosa? Zina berapa kali? Berapa kali agaknya satu hari? Na'udzubillah lah ya. Minum arak berapa botol? Berapa gelas? Ada sampai 700 gelas? Kan tidak ada ya. Taruhlah ada zina, ada minum arak, ada mengumpat, ada judi, ada apa semua. Tak sampai 700 pun. Tapi pengampunannya dah ada. Pengampunannya ada. Kalau tak disebutkan dosa besar, dosa kecil, tak payah kau tanya. Dosa kecil, dosa besar, anggap dah ampun aja sudahlah. Anggap dah ampun sudahlah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Sayungianya astagfirullah disertakan dengan syarat-syarat taubat. Menyesal, berhenti dan berazam untuk tidak lakukan lagi. Sayungianya. Kalau astagfirullah, astagfirullah kosong saja pun boleh dapat pengampunan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa-dosa besar, kena taubat. Kena pasangkan syarat-syarat taubat. Ya. Kita baca-baca gini jadi lega hati kita ya. Kita kan orang yang dosanya tak leren-leren ya. Banyak dosanya tak habis-habis ya. Ada dengar gini sejuk sikit hati kita. Ada can rupanya, alhamdulillah. Ada peluang pengampunan dosa. Baca astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim 70 kali satu hari. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Artinya demi Allah aku senantiasa beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya pada setiap hari lebih dari 70 kali. Nabi kita ya. Nabi kita ada apa ada dosa? Tak ada dosa. Nabi istighfar satu hari 70 kali. Sekali duduk, sekali baca 70 kali. Yang ada sampai 100 kali Nabi baca ya. Kenapa Nabi istighfar ya? Nabi tak ada buat kerja sia-sia tau. Kenapa Nabi istighfar? Bukan setakat mengajar umatnya. Ulama mengatakan Nabi istighfar kerana beberapa sebab. Nombor satu, kerana mengajar umatnya. Biar Nabi yang tak berdosa pun istighfar, umatnya yang banyak dosa kena istighfar. Nombor dua, bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang merasa dirinya berdosa sebagai hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allah Ta'ala suruh, maka setiap hamba pasti kena rasa diri dia berdosa kepada Tuhan. Merasa dosa pada Tuhan. Ya Allah, aku banyak dosa. Aku banyak dosa pada Tuhan. Tapi apa dosa Nabi? Pada kita tidak dosa, pada Nabi itu tak boleh. Contoh ya, kalau padalah orang-orang muda lah ya, orang muda, kalau jalan pakai t-shirt dengan lambang-lambang, dengar seluar jeans dengan tak pakai songkok, itu cela tak? Dia tak cela, biasa saja. Dia boleh masuk masjid sekalipun. Tapi kalau orang dah tua macam kita gini, jalan masuk masjid dengan t-shirt dengan seluar jeans, agaknya jadi aib tak? Jadi aib. Bagi orang-orang ya, setengah orang perkaranya biasa, bagi setengah orang jadi perkara yang tak bagus. Jadi pada kita banyak benda pada kita biasa, tapi pada Nabi dia rasa aku patut lebih. Sebab tu Nabi istighfarkan. Satu lagi sebab Nabi istighfar ialah kenapa? Makam Nabi setiap hari naik. Ni hari sekian, besok sekian, besok sekian. Jadi apabila sampai hari ini, dia pandang yang semalam rendah, dia istighfarkan apa yang kekurangannya itu. Padahal semalam dah tinggi. Kerana hari lebih tinggi, maka dia astagfirullah, semalam kok tak setinggi hari ini. Besok istighfar lagi. Kerana apa? Lebih tinggi lagi. Itu jadi sebab Nabi istighfar. Jadi bukan Nabi istighfar atas kerana kecuaian ataupun kekurangan. Nabi istighfar kerana kekurangan berbanding dengan semalam yang dah memang tinggi pun. Begitu ya. Jadi Nabi istighfar ada sebab. Dosa tak ada. Kekurangan ada. Apa kekurangannya? Hari lebih tinggi daripada semalam yang sudah memang tinggi. Dan besok lebih tinggi. Sebab itu istighfar Nabi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. 70 kali Nabi istighfar, dan setiap kali Nabi istighfar dengan sesungguh-sungguhnya. Wa atubu ilaih, dan aku minta ampun kepadanya. Istighfar dan minta tobat. Tobat tu kembali pada Allah dengan pasang syaratnya. Istighfar hanya cakap astaghfirullahalazim, minta ampun pada Allah Taala ya. Jadi istighfar beserta taubat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirkan hati dalam minta ampun pada Allah Ta'ala. Jangan hanya di mulut. Astaghfirullah. Boleh aku lagukan lagi. Rabbal baraya. Tak ada rasa insaf pun dalam hati. Berlenggok-lenggok lagi ya. Orang kita semua nak dilagukan tau ya. Baca apa pun nak dilagu-lagukan, nak di masjid tak gitu. Kalau tak gitu macam tak syok nak baca.
Baca. Habis macam nak timbulkan syok. Ingat dosa engkau baru syok. Ingat dosa engkau, ingat neraka, ingat siksa kubur, ingat su'ul khatimah, ingat sakaratul maut, ingat Izrael, ingat munkar nakir. Baru tengok syok tak syok. Baru syok tak syok. Baru nak tobat dah bayangkan syurga. Allah dah enak-enakkan gitu. Nanti dululah. Cuba sekali-sekali lagu-lagunya tu taruh tepi sikit. Boleh, memang boleh lah untuk menggalakkan, tapi sampai bila nak zahirkan hati kau? Asal istighfar mesti nak pakai lagu, asal zikir mesti nak pakai lagu. Cuba sekali-sekali insafnya itu dizahirkan, gementarnya itu ditimbulkan, cemasnya itu dirasakan. Jadi hasil kau punya istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada arti sedikit. Memanglah beli lagu-lagu tu memang boleh lah biar menggalakkan orang, tapi jangan sampai tak pernah sampai kau dengan bersungguh-sungguh istighfarnya pada Allah Ta'ala, mesti nak sambil dindang-dindang, ya? Tak bagus tu macam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, ala inna da'akumun dzunub, inna da'ukumud dzunub wa dawa'ukumul istighfar. Artinya, mahukah kamu aku beritahukan tentang penyakit kamu dan penawarnya? Ingatlah bahawasanya penyakit kamu ialah dosa dan penawarnya ialah istighfar, iaitu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Lepas itu banyak istighfar, nanti Allah Ta'ala hilangkan sakit kita, ya. Tapi aku istighfar, kok doktor bilang penyakitnya makin naik. Paling tidak penyakitnya makin naik, dosanya makin kurang. Penyakitnya makin naik, kalau memang nak sembuh, penyakitnya akan turun. Penyakitnya makin naik maknanya apa? Dah dekat. Dalam waktu dah dekat, dosanya makin kurang. Kan bagus, namanya penawar lah tu. Dosa kurang lebih penawar daripada penawar sembuh daripada sakit. Padam dosa tu lebih penawar daripada hilang sakitnya. Tapi bukan itu saja, memang betul-betul boleh hilangkan penyakit kita. Kalau ada sakit banyak astagfirullah, hilang sakit kita, boleh hilang sakit kita. Banyak taubat pada Allah Ta'ala, ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, qala iblis wa izzatika wa jalalika ya rabbi la abrahu uwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala Allahu wa izzati wa jalali la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni. Artinya, berkata syaitan, demi kemuliaan dan kebesaran kau, wahai Tuhan. Syaitan tahu Allah besar, ya, Maha Agung, tahu, ya. Aku tidak akan berhenti sejenak pun dari menggoda hamba-hambamu selagi nyawa mereka di kandung badan. Betul, ya. Selagi nyawa mereka di kandung badan. Bila nyawa kita dah hampir tak di kandung badan, dah tua, dah sakit, maka ketika itu dia akan lebih kacau kita. Jangan sangka kita dah tua, syaitan tak kacau lagi. Jangan sangka kita dah tua, aman daripada godaan syaitan lagi. Bahkan lebih lagi, sebab dia tahu hayat di kandung badannya dah tinggal sedikit lagi. Orang punya hayat di kandung badan dah tinggal sedikit tempohnya apabila dia sudah sakit, apabila sudah tua. Sebab itu pada ujungnya tu sakaratul maut tu dia betul-betul datang. Belum lagi sakaratul maut pun dia sudah jadi. Jadi nak kena jaga-jaga ketika dah tua ni, nak kena jaga. Lepas tu yang ada orang tua-tua suka jengkel, tua-tua kadang suka merajuk, tua-tua kadang-kadang makin PL tak senonoh macam budak kecil. Kadang dah tua-tua tapi masih PL masih macam orang muda. Itu tu godaan syaitan tu. Tu godaan syaitan. Kadang dah tua-tua masih belum tahu duduk diam. Tak bagus semuanya tu, ya. Semua tu masih godaan syaitan terhadap diri kita. Sebab dia tahu hayat kandung badan kita dah tinggal sedikit saja tempoh waktunya, ya. Takkan cuai dia daripada melepaskan kita daripada godaan selagi hayat di kandung badan. Berfirman Allah Ta'ala, demi kemuliaan dan kebesaranku, aku akan terus mengampuni mereka selagi mereka memohon ampun kepadaku. Alhamdulillah, syukurlah. Iblis boleh buat kita jahat, dia boleh kacau goda kita, tapi dia tak boleh cegah Allah daripada ampunkan kita. Dia boleh kacau kita, dia boleh goda kita, tapi dia tak boleh cegah kalau Allah Ta'ala nak selamatkan kita daripada api neraka. Dia boleh goda kita, kacau kita, tapi dia tak boleh halang kalau Tuhan nak masukkan kita dalam syurga. Maka minta yang jauh daripada neraka, minta yang syurga, minta yang taat. Dia boleh kacau kita dosa macam-macam, tapi dia tak boleh halang Allah ampunkan dosa kita, maka minta ampun senantiasa, ya.
Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kami pernah mengirakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis sebanyak 100 kali dari ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya, Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha pemberi taubat, maha mengasihani. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu istighfar Rajab. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ni apa saya belajar dengan Syekh Abdul Karim Al-Banjari, ulama Mekah ya. Baca ini berapa antara azan dengan qamat subuh 41 kali. Antara azan dengan qamat subuh baca 41 kali disuruh baca di situ ya. Maka kita masuk itu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau istighfar Rajab tu Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setiap malam dan pagi, ataupun paling-paling tidak setiap malam, jangan tak baca ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang ni Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Istighfar Rajab Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Pusing itu saja ya. Yang ni amalkan tuan-tuan sekalian. Antara azan dan qamat subuh 41 kali. 40 kali, sorry. 40 kali. 40 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Syukur dia kita, kalau ada tuan-tuan guru yang ajar kita, kadang-kadang kita tahu ini tapi nak pasangnya tu bila, jadi kita kalau kita dibilang pasang ini pada waktu ini, jadi kita tahu setiap kali waktu ini kita mesti ada bacaan ini. Oleh itu hendaklah anda memperbanyak ucapan zikir yang diberkati ini sebagaimana yang dipandang mulia oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Moga-moga Allah mendorongmu kepadanya dan merahmatimu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendorong kita untuk bertaubat, dan tidak kita taubat pada Allah Ta'ala kecuali pengampunannya dah disediakan. Pengampunan disediakan. Taubatlah, minta ampunlah pada Allah Ta'ala, pengampunan disediakan. Ada suatu berita yang sampai kepada kami bahawasanya ada seorang salih yang telah bermimpi berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala sesudah wafatnya. Maka beliau telah berkata kepada orang salih itu bahawa Allah Ta'ala telah memberikannya manfaat yang banyak dari beberapa kalimat zikir yang didengarnya dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, iaitu siapa? Allahumma ya Rabba kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhannya segala sesuatu, dengan kodratmu atas segala sesuatu, ampunilah daku dari segala sesuatu, dan janganlah engkau menanyakanku dari segala sesuatu. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala minta sama Allah Taala. Imam Ahmad bin Hanbal punya amalan, dia terima daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan lepas dia mati orang tanya, dia bilang Allah beri aku macam-macam manfaat kerana aku amalkan ini. Ataupun kalau kita nak keluh dalam bahasa Melayu kita, ya Allah, ya Tuanku, ampunkanlah dosaku yang sangat banyak tidak sedikit, kerana pengampunanmu sangat luas. Ya Allah, ampunkan dosaku yang sangat banyak yang tidak sedikit. Jangan kau azab aku walau sedikit. Jangan kau soal dan tanya aku walau sedikit. Walaupun dosaku sebanyak-banyak tidak sedikit, kerana rahmatmu sangat luas tidak sedikit. Lebih kurang macam inilah maknanya. Dia minta Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Taala, ya Allah, ya Tuanku, janganlah kau siksa aku walau sedikit. Jangan kau murka aku walau sedikit. Jangan kau soal aku walau sedikit. Walaupun dosa aku sebanyak-banyaknya tidak sedikit, kerana rahmat dan pengampunanmu sangat luas tidak sedikit. Ya. Selalu minta sama Allah Ta'ala, merayu-rayu Allah dengan ucapan-ucapan sumpama itu. Ya. Terhadap zikir ini juga hendaklah anda memperbanyak ucapannya. Tersebut dalam setengah ayat imam-imam kita kalau karang kitab, kalau tulis susun amalan, tak tinggal istighfar yang direkomend oleh Allah dengan ayat-ayat Quran, istighfar yang dicadang oleh Rasulullah, istighfar yang disusun oleh alim-alim ulama sendiri.
Jangan jadi kayak Wahbi, tak cukur. Nampak ini jadi bid'ah ni tak ada dalam hadis. Bid'ah Allah Ta'ala suruh istighfar dengan gaya bentuk cakap Melayu pun boleh, cakap Banjar pun boleh, cakap Jawa pun boleh, cakap Keling pun boleh. Yang kau bilang jangan tahu apa pasal. Allah bilang apa fastaghfiru, bertaubatlah kepada, minta ampunlah kepadanya. Kau bilang jangan, dengan gaya-gaya sirah yang macam mana pun boleh. Zikir, macam-macam zikir kita pasang, macam-macam selawat boleh. Semua. Jangan bilang ini bid'ah, ini bid'ah. Boleh, semua tu ada open. Doa malam nisfu Syaban tak boleh. Awal tahun tak boleh. Boleh. Allah dah bilang ud'uni astajib lakum. Mintalah aku nak kabulkan. Allah tak ada bilang doa ini boleh, doa ini tak boleh. Waktu ini boleh, waktu ini tak boleh. Allah kasih open. Kok kita yang bilang ini boleh tu tak boleh? Allah bilang istighfar dengan segala macam gaya. Boleh. Kok kita bilang ini boleh, ini tak boleh? Lauk pandai pula engkau, tak ambil makan roti dengan tamar saja macam Rasulullah. Bergedil pun kau makan, soto pun kau tak bilang bid'ah pula. Zaman Nabi ada tak boleh. Kenderaan tak ada pula engkau bilang unta dengan keldai saja. Yang tentang ibadat saja, ini tak boleh. Ini jangan kita hadkan. Nabi Umar bilang jangan jadi kayak Yahudi, mengada-ngada. Allah tak bilang, dia yang bilang ini tak boleh makan, ini tak boleh. Last yang Allah tak bilang tak boleh, dia bilang boleh. Pasal apa? Yang boleh dia bilang tak boleh, nafsunya berontak. Yang tak boleh jadi didikan boleh. Begitulah. Bakti wirid tak boleh, maulid tak boleh, buka kelab malam boleh. Na'udzubillah min zalik. Itu fahaman mereka. Na'udzubillah min zalik, ya. Begitu. Jadi kalau jangan kita bilang ini bid'ah. Tengok ulama-ulama punya adab. Apa yang didatangkan oleh Allah, apa yang didatangkan oleh Rasulullah, apa yang didatangkan oleh ulama pun mereka bawakan untuk kita buat. Ini semua orang-orang dah berjaya punya amalan. Siapa yang beristighfar untuk kaum mukminin dan mukminat setiap hari 27 kali, nescaya ia terhitung di antara hamba-hamba Allah yang dengan sebabnya semua makhluk akan mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Dengan sebabnya juga mereka akan dituruni hujan dan diberi rezeki. Apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'min. Satu hari 27 kali. Bila nak baca? Sebelum bang maghrib. Kan kita dalam Wirdul Latif kita ada taruh kan, sebelum maghrib kita baca Wirdul Latif, kemudiannya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina lil mu'minat 27 kali baca sebelum maghrib, ya. Itu dengan sebab itu semua makhluk boleh dapat rahmat, hujan boleh turun. Kalau semua orang amalkan ya baguslah. Tak tahu berapa ramai yang amalkan, ya. Berapa ramai yang amalkan. Tak apalah orang kita galakkan, kita buat, jangan tak buat, ya. Mudah-mudahan peringatan ini kita yang dah lupa sekian lama pun diingatkan balik oleh Allah Ta'ala. Itu saya suka di Hadramaut, ya. Semua yang kita baca ni semua kita nampak dilakukan tau. Kalau di negeri kita semua ni dalam kitab aja tau. Tapi kalau sana semua diamalkan, di masjidnya kau tengok semua orang sebelum maghrib ada baca ini baca ini, ada baca, semua hidup amalan itu semua hidup di sana, ya. Sini kita nak buat macam itu, orang tak terbuat. Apa yang boleh terbuat kita buatlah sikit-sikit. Tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua, ya. Inilah yang dikatakan sifat-sifat wali abdal, iaitu orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala daripada hambanya yang saleh. Wali abdal senantiasa mendatangkan berkat untuk orang lain. Apa? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, tidak tinggal, ya. Keutamaan selawat dan salam ke atas Nabi insya-Allah akan kita sambung baca selepas kita khatam bab puasa kita insya-Allah, ya. Jumpa lagi insya-Allah pada kesempatan akan datang. Semoga Allah Taala ampun segala dosa kita. Mudah-mudahan dapat kita teruskan ibadat dalam bulan Rajab yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.